Bertemu, salam sejahtera pelajar, kita bertemu kembali. Okey, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan dari SMK Tinggi Setapak. Cikgu nak bincang bahagian yang ketiga dalam etika perniagaan dan tanggungjawab sosial. So dalam bahagian ni cikgu akan bincang tentang jenayah kolor putih. Okey, so kita akan takrifkan apakah maksud jenayah kolor putih. Kita akan bincang 5 jenis jenayah kolor putih ya. Ini fakta khusus, rasuah, penyelewengan, pecah amanah, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kuasa. Dan bahagian berikutnya kita akan bincang apakah hukuman yang dikenakan. Okey. So apa dia jenayah kolor putih atau white collar crime? Okey, kalau kamu lihat gambar ni, mereka pakai baju putih dengan kod warna hitam. Ini panggil white collar. Okey, dia ada blue collar dengan white collar. Blue collar ni biasanya untuk pekerja-pekerja yang pegang jawatan rendah. Okey, contohnya juruteknik, okey, mereka yang ada jawatan rendah. Yang white collar ni, okey, mereka ni pegang jawatan yang penting, okey, dan mereka ni sangat licik. Okey, mereka ni sangat licik. So mereka ni gunakan akal kuasa untuk menipu, okey, melakukan jenayah. Yang macam peragut pencuri ni, mereka gunakan kekuatan fizikal, okey, untuk menipu atau mencuri. Tapi yang white collar ni, dia gunakan otak dia, okey, gunakan kepakaran dia, dia gunakan kuasa dia untuk menipu orang lain. Okey, itu dipanggil jenayah kolor putih. Jadi jenayah atau kesalahan dilakukan oleh pegawai atasan, pertengahan, pengurus, pengarah, ahli profesional dengan menggunakan akal dan kuasa tanpa menggunakan kekerasan fizikal, kecederaan dan urutan. Okey. So ada 5 jenayah kolor putih, iaitu rasuah, penyelewengan, pecah amanah, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kuasa. Jadi kita akan perhatikan satu demi satu. So apa dia rasuah atau corruption? Okey, rasuah ni topik yang sangat popular di Malaysia. Okey. Rasuah ni merujuk pada dengan niat yang salah menerima daripada seseorang atau memberi kepada seseorang apa-apa suapan. Maksudnya menerima atau memberi suapan, okey, sebagai dorongan atau upah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan urusan rasmi. So kita terima atau beri suapan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan urusan rasmi. Itu dipanggil rasuah. Okey. Contohnya katakan kamu seorang pegawai polis, okey, seorang pegawai polis, okey, dan kamu nampak ada seorang pemandu, okey, atau seorang pemilik kenderaan, dia membawa kereta dalam keadaan mabuk, okey. So apa tindakan kamu? Okey, kamu sepatutnya keluarkan saman atau tahan dia, bawa ke balai polis. Okey. Katakan, okey, orang tu dia kata, "Bos, boleh settle tak?" Dia katakan dia bagi kamu sebanyak wang RM500. Itu maksudnya kamu terima suapan untuk melakukan sesuatu yang melakukan tugas yang berkaitan dengan urusan rasmi. Kalau kamu terima, itu dianggap sebagai rasuah. Orang yang bagi pemandu mabuk itu pun salah juga sebab dia memberi rasuah untuk dorongan untuk melakukan suatu perbuatan. Okey, itu dipanggil rasuah ya. So mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, okey, ada beberapa jenis rasuah iaitu meminta dan menerima rasuah. Okey. Memberi suapan pun salah juga. Jadi kalau kamu bersalah, terima sajalah kesalahan tu. Terima saman ataupun hukuman. Jangan cuba cover kesalahan tersebut dengan memberi suapan. Kemukakan tuntutan palsu pun salah juga dan salah gunakan kuasa. Jadi ada 4 bentuk rasuah. Okey. Contohnya, seorang pengurus kilang sawit memberi suapan kepada seorang pegawai alam sekitar agar tidak mengambil tindakan kerana pencemaran air. Itu contoh rasuah. Okey. Apa hukumannya? Kamu akan dikenakan hukuman penjara minimum 14 hari hingga maksimum 20 tahun. Dan dikenakan denda 5 kali ganda suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Maksudnya kalau kamu terima rasuah RM100,000, mahkamah akan kenakan denda RM500,000. Paling minimum RM10,000. Walaupun kamu hanya terima rasuah RM10, bila disabitkan, kamu akan dikenakan denda maksimum RM10,000. Ini rasuah ya. Okey, yang kedua penyelewengan. Penyelewengan maksudnya, ingat keyword dia, menyalahgunakan harta dengan curang atau menggunakan harta orang lain yang diamanahkan kepadanya.
Maksudnya, kita guna harta orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Salah gunakan harta. Itu dipanggil penyelewengan. Okey. Seseorang ada mempunyai kuasa yang sah ke atas harta yang diamanahkan kepadanya dalam tempoh orang itu melakukan penyelewengan. Jadi, contohnya seperti seorang peguam. Okey, seorang peguam, seorang accountant. Mereka diberi kuasa untuk menjaga harta. Dan kalau mereka salah gunakan harta, itu dianggap sebagai penyelewengan. Okey. Contoh penyalahgunaan penyelewengan adalah penyalahgunaan aset, pemalsuan atau penipuan penyata, mendedahkan rahsia syarikat, itu dipanggil penyelewengan. Okey. Contohnya, seorang accountant syarikat perabot menggunakan wang syarikat untuk membuat pelaburan sendiri dengan hasrat untuk mengawal keuntungan yang besar. Ini salah. Okey. Sebab wang syarikat ni dia tak boleh gunakan untuk pelaburan sendiri. Sepatutnya dia masukkan dalam akaun bank. Tapi dia gunakan wang ni untuk pelaburan. Contohnya beli saham ke, pinjamkan wang kepada orang lain untuk mendapatkan faedah dan sebagainya. Ini salah. Okey. So, hukuman mungkin dikenakan penjara atau denda. Okey. Okey. Pecah amanah. Okey. Pecah amanah ni, keyword dia, meletakkan kepentingan peribadi atau kepentingan lain melebihi kepentingan amanah yang diberikan. So, you put yourself higher than kepentingan amanah. Meletakkan kepentingan peribadi melebihi kepentingan amanah. Okey. Apa contoh pecah amanah? Meniru tanda tangan pegawai. Okey. Contohnya, kamu nak mohon pinjaman, kamu tiru tanda tangan bos kamu. Okey, salah gunakan duit, harta, wang syarikat untuk diri sendiri. Okey. Contohnya, seorang pegawai belian meniru tanda tangan pengurus belian untuk mengesahkan invoice belian. Ini satu kesalahan. Okey. Hukumannya, penjara minimum 2 tahun, maksimum 20 tahun dan mungkin dikenakan sebatan dan denda. Okey. Yang keempat, konflik kepentingan. Conflict of interest. Okey, ini berlaku bila seorang yang ada kuasa dan autoriti, tindakannya menunjukkan tanda-tanda percanggaan. Ingat keyword dia, konflik. Okey, tanda-tanda percanggaan antara kepentingan peribadi dengan kepentingan tugas. Okey, ini akan dikenakan hukuman penjara 7 tahun dan denda sehingga RM150,000. Okey, contohnya seorang pengurus belian menyimpan untung rahsia, iaitu ganjaran terima bagi pihak syarikat. Untung rahsia ni biasa diberikan oleh pembekal. Pembekal akan bagi satu bentuk bayaran. Contohnya katakan you bagi kontrak pada kamu ni ada pemilik syarikat percetakan. You bagi kontrak selenggara bangunan pada seorang kontraktor. Kontraktor tu bagi satu bentuk ganjaran. Katakan dia bagi RM2,000. RM2,000 tu bukan milik kamu. Itu adalah milik syarikat. Itu dipanggil untung rahsia. So, kamu tak boleh simpan untung rahsia tu. Untung rahsia tu milik syarikat. Penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa ni berlaku bila kita mengambil tindakan atau membuat keputusan melanggar peraturan prosedur atau undang-undang yang telah ditetapkan. Melanggar peraturan prosedur atau undang-undang. Di sini kita salah gunakan kuasa sebab kita ada kuasa yang luas atau kita ada maklumat dalaman dan kita salah gunakan kuasa yang kita ada. Hukuman penjara 5 tahun dan denda sehingga RM30,000. Contohnya, seorang accountant syarikat perabot menggunakan lori syarikat untuk urusan pindah rumahnya. So, dia mengambil tindakan atau keputusan melanggar syarat atau prosedur yang telah ditetapkan. So, ada 5 jenayah kolor putih. Rasuah, pecah amanah, konflik kepentingan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa. Ini fakta khusus ya. Contoh soalan, nyatakan 5 jenis jenayah kolor putih. Just menaraikan saja kamu dapat 5 markah. 5 jenis jenayah kolor putih ialah rasuah, penyelewengan, konflik kepentingan, pecah amanah, penyalahgunaan kuasa. Jadi kamu dapat 5 markah. Uraikan 2 jenis jenayah kolor putih, fakta 1, uraian 1. Untuk soalan nombor 3, satu uraian dengan berikan satu contoh. Nombor 4, kamu kena kaitkan dengan pengurus belian syarikat pengeluaran perabot. Mesti ada kaitan dengan contoh yang diberikan. Nombor 5, satu fakta, satu uraian, satu contoh dan satu hukuman. Hukuman you can say penjara dan denda. Tak perlu sebut dengan tepat berapa tahun, just sebut penjara dan denda. Itu saja pelajar. Harap apa yang cikgu sampaikan tentang jenayah kolor putih ini kamu faham. Jangan lupa subscribe, like dan share.